Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahzila binti Adul. Dan saya Idawati binti Mulyadin. Tajuk kami pada hari ini pula ialah penderaan kanak-kanak di Taska. Penderaan kanak-kanak di Taska merupakan isu yang semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat. Penderaan ini boleh berlaku dalam bentuk fizikal, emosi dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Kes-kes yang telah dilaporkan melalui media sosial telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa mengenai tahap keselamatan dan kebajikan anak-anak mereka semasa berada di Taska. Okey, kita masuk kepada latar belakang kajian kes. Taska ni dia berfungsi sebagai tempat penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ketika ibu bapa tu bekerja. Namun terdapat beberapa kes yang menunjukkan kanak-kanak ni dia mengalami kecederaan, ketakutan dan trauma akibat tindakan pengasuh yang tidak bertanggungjawab. Contoh kes penderaan biasanya melibatkan memukul atau mencubit kanak-kanak. Yang kedua pula menjerit dan mengugut kanak-kanak. Yang ketiga mengabaikan keperluan asas kanak-kanak. Dan yang terakhir menggunakan hukuman yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya kita masuk kepada punca berlakunya penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah tekanan kerja pengasuh. Pengasuh yang mengalami tekanan kerja mudah hilang sabar ketika mengendali kanak-kanak. Yang kedua pula, pengasuh ini kurang latihan profesional. Pengasuh yang tidak mempunyai latihan dalam pendidikan awal kanak-kanak kurang memahami cara mengasuh, tingkah laku kanak-kanak. Yang ketiga pula, nisbah pengasuh dan kanak-kanak ni tidak seimbang. Contohnya macam bilangan kanak-kanak tu terlalu ramai, dia menyebabkan pengawasan menjadi sukar. Yang keempat pula, pemantauan yang lemah. Kurangnya pemantauan daripada pihak pengurusan tadika membolehkan penderaan berlaku tanpa disedari. Yang ketiga pula, kita masuk kepada kesan isu terhadap kanak-kanak. Yang pertama pula, fizikal. Kecederaan pada tubuh badan kanak-kanak seperti luka dan lebam. Yang kedua pula, emosi. Kanak-kanak ni dia akan takut kepada orang dewasa, hilang keyakinan diri dan mudah menangis. Yang ketiga pula adalah sosial. Kanak-kanak tu dia sukar bergaul dengan rakan dan menjadi agresif atau terlalu pendiam. Yang keempat pula, perkembangan pembelajaran. Kanak-kanak tu dorang kurang fokus dalam pembelajaran dan prestasi perkembangan dorang akan terganggu. Seterusnya kita masuk kepada kesan terhadap ibu bapa dan Taska. Kesan terhadap ibu bapa pula ialah mereka akan hilang kepercayaan terhadap Taska. Yang kedua pula, mengalami tekanan emosi dan kebimbangan seperti dorang tidak yakin menghantar anak dorang pergi Taska disebabkan banyak isu yang berlaku terhadap Taska lah yang penderaan kanak-kanak. Bagi Taska pula ialah reputasi Taska akan terjejas, kehilangan pelanggan dan boleh dikenakan tindakan undang-undang terhadap kes penderaan. Okey, kita masuk kepada langkah penyelesaiannya pula adalah pihak Taska. Pihak Taska akan menjalankan tapisan pengambilan pekerja dan menyediakan latihan berkala kepada pengasuh. Dan yang ketiga pula, memasang kamera litar tertutup, contohnya macam CCTV. Yang kedua pula, ibu bapa sentiasa berkomunikasi dengan pihak Taska dan memantau perubahan tingkah laku anak-anak dorang. Yang ketiga pula, dorang akan melaporkan sebarang tindakan yang mengenai tanda penderaan bagi kanak-kanak. Seterusnya pula, peranan pendidik awal kanak-kanak terbagi kepada 4. Yang pertama, menjamin keselamatan kanak-kanak. Guru dan pengasuh perlulah memastikan persekitaran yang selamat dan bebas daripada penderaan. Yang kedua, mengamalkan etika profesional, melayan semua kanak-kanak dengan hormat, sabar dan penuh kasih sayang. Yang ketiga pula, menjadi pemerhati yang peka, mengenal pasti tanda-tanda penderaan dan mengambil tindakan segera. Yang keempat, membina hubungan positif, mewujudkan hubungan baik dengan kanak-kanak dan ibu bapa. Okey, kita masuk kepada kesimpulan. Kes penderaan kanak-kanak di Taska merupakan isu yang serius yang boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak.
Semua pihak termasuk pengasuh, ibu bapa, pengurusan tadika, dan kerajaan perlu bekerjasama untuk memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dengan pemantauan yang berkesan, latihan profesional dan kesedaran masyarakat, kes penderaan di Taska dapat dikurangkan serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk kanak-kanak. Terima kasih. Kami mendapati semua ni daripada rujukan Jabatan Kebajikan Masyarakat 2024. Garis panduan pengendalian taman asuhan kanak-kanak.